Dalam banyak kes, kita cenderung beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang lebih betul dan baik hanya pada bulan Ramadan. Datangnya Ramadan, alkohol dibuang. Muzik dibuang. Semua benda yang tak patut dibuat, dibuang. Zina, dihentikan. Semua yang buruk dihentikan dan kita menjadi orang yang baik. Mengapa? Kerana mereka nampak anak bulan. Oleh itu, kita telah menjadi orang yang cermelang, yang terbaik. Dan anda tahu apa berlaku lepas tu? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Sebaik saja bulan lain pula dilihat masuk, anak bulan Syawal, semuanya kembali macam biasa. Ia macam Aidilfitri bermaksud saya akan melakukan qada untuk makanan yang saya telah terlepas. Dan saya melakukan qada untuk semua dosa-dosa yang telah saya tinggalkan semasa Ramadan. Dan sekarang anda akan naik balik roller coaster sekali lagi. Sekiranya demikian rupalah, bi'sal qaum la ya'budunallaha illa fi Ramadan. Sungguh buruk sesebuah ummah yang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala hanya pada bulan Ramadan. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang sama, yang satu-satunya. Adakah anda tahu kepuasan yang anda rasakan di Ramadan boleh berpanjangan walaupun lebih jauh selama 11 bulan yang akan datang itu? Dengan syarat anda dapat memastikan bahawa anda usaha mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang serupa seperti bulan Ramadan. Semasa saya beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, saya memastikan solat saya berada dalam keadaan teratur, sekurang-kurangnya solat fard saya. Teruskanlah dirikan solat fard, solat wajib walaupun selepas Ramadan. Pastikanlah anda berada dalam keadaan itu. Kami mempunyai sesuatu yang dikenali sebagai tarawih dalam Ramadan, yang juga merupakan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat yang berpanjangan di mana kita mendengar keseluruhan Al-Quran dalam kebanyakan kes. Okey, sekarang cuba bayangkan solat yang berpanjangan dikenali sebagai tarwihah. Sekiranya anda dapat melihatkan makna yang mendalam perkataan bahasa Arab itu, ia berkaitan dengan keselesaan anda. Ia berkaitan dengan sesuatu yang mudah yang dibuat. Dan ia berkaitan juga dengan sesuatu yang memberikan anda sebuah suasana rehat. Okey, berapa banyak daripada kita yang benar-benar dapat rasakan keselesaan ketika kita memanjangkan solat kita? Mari kita bersikap jujur. Ramai di antara kita melihat solat sebagai satu tanggungjawab yang berat, yang membebankan dan bukannya satu tanggungjawab seperti sebuah hadiah yang diberikan yang harus kita hargai. Saudara dan saudari, ada perbezaan antara seseorang yang memenuhi solat kerana dia kena buat dan seseorang yang menunaikannya kerana dia ingin sangat menunaikannya. Sekiranya anda melakukannya kerana anda fikir anda kena buat je benda tu, anda masuk dan anda turun dan naik dan turun dan naik. Dan anda cuba habis solat cepat-cepat dan mengatakan Alhamdulillah, Allahumma antas salam. Dan kamu berjalan keluar dan semuanya hilang macam itu je. Tapi jika anda solat kerana anda betul-betul mahukannya, anda betul-betul inginkannya, anda masuk dan anda meluangkan masa anda, ambil masa, anda berdiri dengan betul, anda telah membuat wuduk dengan betul dan Allahu Akbar. Semasa anda memulakan solat, anda akan dihubungkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa yang dapat mengganggu anda dan anda boleh memanjangkannya. Semakin lama anda memanjangkannya, semakin anda menikmatinya. Adakah itu yang berlaku kepada kita? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebegitu. Subhanallah. Kami ingin menyambut bulan Ramadan. Ia dikenali sebagai bulan Al-Quran. Ia kurang tepat bagi kita untuk memulakan Ramadan dengan hanya membuka Al-Quran. Orang kata, okey, Ramadan sudah start. Kau dah mulakan khatmah kamu? Kamu pun jawab, ya, aku sudah start. Oleh itu, kita bermula dari awal. Dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampai ke Alif Lam Mim dan kita teruskan. Dan setiap hari kita meletakkan penanda. Dan lepas tu kita katakan pada masa 29 hari sudah habis, saya mesti menyelesaikan 30. Sekurang-kurangnya sekali. Mengapa kita tidak membaca Al-Quran tu sekarang? Maksud saya, apa salahnya? Kita mungkin tidak akan berpeluang melihat Ramadan lagi. Adakah anda setuju? Berapa ramai daripada anda, termasuk saya, mempunyai jaminan bahawa kita sebenarnya akan dapat melihat hari pertama Ramadan yang akan datang ni? Bolehkah ada yang sesiapa di sini mengangkat tangan dan berkata, saya pasti akan melihat hari pertama Ramadan yang akan datang? Sesiapa saja di sini, bolehkah? Jamin. Tidak ada kan? Sama sekali tidak. Jadi bermulalah dari sekarang. Dan inilah sebabnya hadis itu berbunyi innamal a'malu binniyat.
Anda akan diberi ganjaran atas perbuatan anda mengikut niat anda. Jadi anda mula berniat, Ya Allah, ini adalah kalammu, ini adalah kata-katamu. Sama ada Ramadan atau tidak, ini masih tetap kata-katamu. Dan Ya Allah, saya mahu mula membacanya mulai hari ini. Dan saya di sini ingin mendorongkan anda. Okey, anda lihat, kita mempunyai banyak perbincangan. Dan Masya Allah, walaupun di tempat ini, kita telah mengadakan banyak perbincangan bersama. Dan begitu banyak ulama cemerlang dari seluruh dunia telah datang dan memberikan ucapan. Kenyataannya adalah, adakah kita telah membuatkan resolusi yang segera? Soalannya, adakah anda pernah berniat dan membuat keputusan segera untuk mengatakan, okey, sekarang juga saya akan mulakan ini. Dan ini adalah satu kemenangan. Satu kemenangan. Inilah sebabnya mengapa saya katakan kita bercakap mengenai puasa. Dan kita mengatakan insyaAllah lepas tu kita buat resolusi baru. Kami bercakap mengenai tahajud dan kita niatkannya, lepas tu kita buat resolusi baru. Adakah anda perasan? Jadi saya harap anda telah membuat salah satu daripada dua ini. Sekarang kita berbicara mengenai Al-Quran, membuatkan resolusi. Mulakan malam ini. Jangan katakan, okeylah besok pagilah aku mulakan. Tak mahu, itu dah terlambat. Anda mungkin tidak akan melihat esok hari. Saya membuat niat sebaik saja saya pergi dari sini atau sebelum saya pergi dari sini, saya akan mengambil Al-Quran dari sini. Dan saya akan membaca satu ayat dengan maksudnya. Lepas tu saya akan keluar. Ataupun, hari ini kita mempunyai alat yang dikenali sebagai telefon. Kan? Anda boleh pilih terjemahan yang anda mahukan. Dan subhanallah, bacalah teks Arabnya. Pelajari cara membacanya. Sekarang ini anda mempunyai banyak app Al-Quran di telefon anda. Bergantung pada app yang anda gunakan, ia akan membacakan ayat untuk anda. Jadi anda boleh mengulanginya sehingga anda dapat membetulkan bacaan anda. Dan anda juga boleh pilih qari yang anda mahu. Anda mahu mempunyai qari ini ke? Qari itu ke? Masya Allah, anda boleh pilih hanya dari sentuhan butang. Saya ingin menganggap idea teknologi itu adalah untuk terus berhubung. Untuk terus berhubung dengan siapa? Dengan orang lain kan? Saudara dan saudari, teruskanlah, usahakanlah untuk berhubung dengan Rabb anda. Anda memerlukan dia subhanahu wa ta'ala dengan cara yang lebih terdesak dan desperate lebih daripada orang lain. Wallahi, dan saya serius. Adakah anda mempunyai Al-Quran di telefon anda? Adakah anda memilikinya? Dan subhanallah, orang mungkin akan berkata, baiklah, jika saya ada app Al-Quran dalam telefon saya, macam mana saya nak masuk tandas dan sebagainya? Kan? Ada hukum yang dikeluarkan oleh para ulama. Saya akan sebutnya dengan cepat. Sekiranya app anda terbuka, anda tidak boleh menggunakan telefon itu untuk masuk ke tandas. Tapi tutuplah aplikasi itu. Skrin anda kasih kosong. Yang bermaksud ditutup sepenuhnya app Al-Quran itu. Lepas tu anda boleh masuk tandas, tidak ada masalah. Ia adalah sesuatu yang bersifatkan digital. Ini seperti hafiz Al-Quran lah. Jika dia membaca Al-Quran, dia tidak boleh masuk ke dalam tandas, kan? Tapi kalau dia diam, Al-Quran itu masih ada tergantung di dalam hatinya. Dia boleh masuk. Oleh itu, jangan tunggulah sampai bulan Al-Quran datang. Dan salah faham bahawa itu je bulan Al-Quran. Dan 11 bulan yang lain bukan bulan Al-Quran. Habis tu, kita akan menumpukan perhatian pada Al-Quran untuk 1 bulan je. Dan 11 bulan yang lain, Al-Quran berada di tempat lain. Kami semua simpankannya sehingga berhabuk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Sebagai seseorang Muslim, kita bertanggungjawab untuk 2 perkara. Salah satunya adalah membaca dalam bahasa Arab. Dan 2 adalah memahaminya dalam bahasa apapun yang kita faham. Adakah lebih penting untuk membaca atau memahami? Saya katakan, kedua-duanya penting. Mereka datang secara berganding bahu. Apa gunanya baca tanpa mengetahui maksudnya? Dan apa gunanya mengetahui makna tanpa membaca bahasa yang diwahyukan, yang diturunkan? Saudara dan saudari kita semua diberkati tanpa kecuali. Semua orang diberkati. Tapi kadang-kadang kita tidak menyedari barakah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi bulan Al-Quran ini, yang akan datang ini, insya-Allah kita akan menyambutnya dengan cara yang sekiranya kita mati sebelum ia benar-benar tiba, kita masih akan diberikan ganjaran kerana kita telah membuatkan niat yang baik. Subhanallah.